Oke, selamat petang dan salam sejahtera kepada Dr. Mazarul dan juga rekan-rekan seperjuangan. Pada petang ini kami akan membentangkan hasil kerja kumpulan kami dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dan juga kumpulan saya. Saya sendiri Suzili Jinus, Sheila Maison dan juga Asma Antakin. Oke, pengenalan. Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR) merupakan suatu pelaporan pentaksiran baru rentetan daripada pentaksiran berasaskan sekolah rendah (PBS) yang telah digunakan mulai pada tahun 2018. Ia juga dilaksanakan untuk mentaksir pencapaian semua murid secara holistik pada peringkat pendidikan sekolah rendah yang telah menggantikan pentaksiran ujian pencapaian sekolah rendah yaitu UPSR. Dan terdapat juga beberapa komponen pentaksiran termasuk pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani, pentaksiran psikometrik, dan juga ujian pencapaian sekolah rendah. Dan perubahan yang dilakukan dalam amalan pentaksiran adalah lebih menjurus kepada proses untuk melihat perkembangan pembelajaran murid dan secara langsung komponen yang terlibat bertujuan untuk membentuk kebolehan kanak-kanak dalam meningkatkan kemenjadian murid. Oke, seterusnya, dalam merealisasikan kemenjadian murid, peranan guru adalah sangat penting untuk membentuk personality murid. Pertama, peranan guru yaitu guru harus mempersiapkan diri dalam pelbagai pengetahuan, kepakaran, dan juga kemahiran untuk mencapai aspirasi negara. Seterusnya, kerjasama dan sokongan dan dorongan guru terhadap murid adalah sangat penting. Di samping itu, bagi melahirkan murid yang bertanggung jawab, berpengetahuan, dan berakhlak mulia, Menerusi ia menerusi penerapan pengajaran dalam pembelajaran di dalam kehidupan seharian kanak-kanak. Seterusnya, guru juga berperanan menyediakan kelas tambahan khusus murid yang masih lemah dalam subjek tertentu, sebagai contoh subjek matematik, sejarah, bahasa Melayu. Selain itu, guru juga berperanan memberikan counseling kepada murid yang mempunyai motivasi rendah, agar kanak-kanak itu lebih bersemangat dan ada keinginan untuk belajar. Selain itu, mengadakan aktiviti pendekatan inquiry menerusi penerokaan yang lebih kepada penyiasatan. Di samping itu, guru juga harus memerhati dan membentuk sasya yang murni dan mendisiplinkan murid. Dan seterusnya, mewujudkan persekitaran bilik darjah yang gembira dan ceria. Sebagai contoh, uh, mewujudkan sudut-sudut bacaan ataupun menampal gambar-gambar yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran murid di dalam kelas sebagai rujukan murid. Selain daripada itu, menggunakan teknik dapatan atau inquiry bagi pelajar yang bersifat berdikari. Dan akhir sekali, guru berperanan untuk menggunakan teknik penerangan bagi pelajar yang bersifat bergantung kepada orang lain. Seterusnya, bagi merealisasikan kemenjadian murid, peranan ibu bapak juga adalah sangat penting. Pertama adalah ibu bapak berperanan untuk menyediakan tempat belajar yang kondusif, memberi sokongan dan dorongan setiap aktiviti yang diadakan di sekolah, sebagai contoh gotong royong dan juga sukaneka ibu bapak yang diadakan oleh guru di sekolah untuk menyokong murid. Selain daripada itu, penglibatan ibu bapak dalam aktiviti yang diadakan di sekolah adalah sangat penting. Ya juga dan peranan ibu bapak seterusnya adalah itu membantu guru dalam mengatasi masalah pembelajaran murid dengan cara memberi sokongan dan dukungan setiap aktiviti yang diadakan oleh guru. Juga berperanan memberi dorongan dan tunjuk ajar, mengawasi perkembangan dan pergaulan kanak-kanak dengan rekan sebaya agar kanak-kanak tidak terjerumus dengan kegiatan yang tidak baik. Di samping itu, peranan ibu bapak juga yaitu meluangkan masa bersama anak-anak agar ibu bapak lebih memahami kanak-kanak dan memastikan anak-anak mendapatkan didikan agama dan moral secukupnya. Dan seterusnya menyediakan kemudahan yang lengkap untuk anak-anak seperti alat tulis, buku bacaan, dan peranan ibu bapak juga sentiasa berhubung dan berbincang dengan pihak sekolah tentang perkembangan murid di sekolah dan menjadi pendengar yang baik serta memahami masalah kanak-kanak. Di samping itu, memberikan perhatian sepenuhnya dan membantu merancang aktiviti kanak-kanak. Dan akhir sekali,
peranan ibu bapa yang sangat penting adalah menghantar anak-anak ke kelas tuition dan memberi disiplin yang kukuh kepada anak-anak. Oke, itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Selamat petang kepada Dr. Mazharul. Saya pembentang kedua Asma Antakin. Bagi merealisasikan kemenjadian murid, antara peranan masyarakat yang pertama yaitu guru dan ibu bapa boleh memainkan peranan penting dalam keberkesanan pendidikan anak. Guru bertanggung jawab atas pendidikan sekolah selama 3 atau 4 jam, manakala ibu bapa atau keluarga tinggal bersama mempunyai tempo masa lebih lama untuk membentuk anak-anak. Yang kedua, penglibatan ibu bapa dalam berbagai aktiviti menunjukkan komitmen yang baik ke atas segala keputusan yang dicapai bersama, yaitu sebagai contoh pihak sekolah mengadakan aktiviti gotong royong atau aktiviti menceriakan kawasan sekolah serta menanam bunga atau menceriakan bilik darjah. Ibu bapak harus melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Ketiga, yaitu hubungan komunikasi yang erat di antara ibu bapak dan guru, membentuk perasaan bertanggung jawab yang sewajarnya di pihak ibu bapak terhadap pendidikan anak-anak mereka. Ibu bapak dan guru harus mempunyai hubungan yang baik agar masalah atau pembelajaran anak-anak dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, peranan murid menggalakkan kemajuan diri, membentuk tingkah laku yang positif, meningkatkan kemahiran berkumpulan, mempromosikan pengajaran yang kreatif. Seterusnya, kepentingan pelaporan pentaksiran sekolah rendah. Pentaksiran bagi menilai murid-murid tidak hanya dalam bidang akademik, malah terdapat pentaksiran yang dirangka untuk melihat penglibatan murid-murid di dalam bidang sukan dan kemahiran-kemahiran yang lain. Pentaksiran ini tidak membandingkan pencapaian seorang murid dengan murid lain, tetapi melapor prestasi murid dalam pelajaran yang menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid tersebut dalam pelajaran berdasarkan penyataan standar. Menurut artikel Muhammad Aizir dan Nur Asma tahun 2019 serta Siti Hayati dan Lihoi tahun 2018 menyatakan tentang pentingnya mempunyai kesediaan terhadap aspek pengetahuan, kemahiran, dan sikap dalam melaksanakan pentaksiran. Berdasarkan kepada pelaporan sekolah rendah, pelaporan kajian bersekolah rendah yang lebih menyeluruh dan bermakna tidak lagi hanya berfokus kepada keputusan besar, malah melaporkan secara formal tentang profil murid, dari kecerdasan, mempelajari dan aptitude, tahap penguasaan dalam mata pelajaran di sekolah dan kecerdasan, tahap kesehatan serta penglibatan dalam aktiviti luar bilik darjah. Sekian dari saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Kepada Dr. Mazharul dan juga kepada rekan-rekan saya. Saya Marcella binti Maison sebagai pembentang ketiga akan meneruskan pembentangan ini. Poin saya ialah cadangan atau penambahbaikan PPSR. Terdapat 3 cadangan atau penambahbaikan PPSR. Yang pertama, guru perlu mengikuti banyak latihan atau bengkel berkaitan pentaksiran. Contohnya, bengkel penyediaan instrumen, memasukkan data secara atas talian, sistem perfailan, dan lain-lain khusus yang dapat meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, pemantauan yang konsisten dan bermatlamat. Terdapat pemantauan melalui jawatan kuasa pentaksiran. Antara yang terlibat ialah Kementerian Pendidikan, peringkat negeri, peringkat daerah, dan juga peringkat sekolah. Oleh itu, kesemua pihak ini harus mengambil bagian dalam memantau pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah untuk memastikan PPSR lebih relevan dan sesuai serta meningkatkan pencapaian pelajar. Dan yang ketiga, mengurangkan gangguan dalam pentaksiran. Dalam sistem pentaksiran, terdapat amalan birokrasi, yaitu guru diminta memberi grade yang baik kepada pelajar dan bukannya berdasarkan pencapaian yang sebenar. Oleh itu, perkara ini sewajarnya dibendung dan tidak berulang lagi, dan harus diambil serius oleh semua pihak agar PPSR menjadi lebih baik dan tidak wujud isu mengenai accountability penilaian.
Seterusnya ialah langkah-langkah meneruskan revolusi industri 4.0. Yang pertama, langkah-langkahnya ialah menyediakan pelbagai pentaksiran berasaskan web seperti bentuk kuis untuk pelbagai peringkat umur dalam pelbagai jenis mata pelajaran dengan bantuan perisian percuma yang disediakan oleh laman web seperti aplikasi Kahoot. Yang kedua, bahan kuis tidak terhad kepada bahan teks tetapi juga berupa gambar, grafik, animasi, video, dan sebagainya. Yang ketiga, proses pentaksiran untuk pembelajaran dan pentaksiran tentang pembelajaran boleh dilaksanakan dengan cara yang lebih menarik dan kompetitif. Selain itu, pentaksiran juga dilaksanakan secara digital, yaitu melibatkan pengurusan ujian dan tugasan. Dan yang terakhir, ujian yang dipaparkan secara langsung ada screen oleh LCD atau TV, membolehkan pelajar mengubah respon mereka untuk soalan-soalan yang berikutnya. Sebagai kesimpulan, PPSR telah dilaksanakan untuk mengukur proses perkembangan pembelajaran murid secara berterusan dan disokong oleh Jacob dan Parkinson tahun 2015. Dalam Anbotang tahun 2021, PPSR juga lebih bersifat pentaksiran formatif. Namun, guru perlu mengerti khusus secara berterusan sehingga dapat meningkatkan aspek pentaksiran. Selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0, pentaksiran yang dijalankan juga lebih berasaskan pendidikan digital. Ini ialah rujukan yang kami telah sediakan dan melalui channel pencarian di dalam jurnal. Sekian saja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.